Kau fikir apa, Yos? Ni saya fikirkan pasal projek Cukup Saras DKB 4033 ni. Tapi saya masih tak ada idea projek apa yang kita nak buat. Tapi saya nak projek kita membantu para pelajar dalam sistem pembelajaran diorang. Macam mana dengan Jardi? Man, kau ingat diorang mechanical engineer ke? Diorang student. Macam mana benda tu boleh membantu diorang dalam pembelajaran diorang? Apa kata kita buat untuk pelajar? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aiman. Saya Ashraf. Saya Joshua. Kami dari kumpulan Weekend. Sebelum kami meneruskan video kami, saya ingin mengemukakan satu soalan yang umum, iaitu kita semua tahu ada banyak AI seperti Tesla, Alexa, Siri, tetapi adakah anda berfikir tentang gunakan semua AI itu ke dalam sistem pembelajaran para pelajar? Kalau awak lakukan pada hari ini, mungkin hari ini hari bertuah awak. Adalah penting untuk diingatkan bahawa digital voice assistant yang popular hari ini tidak dibuat untuk tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, privasi pelajar dan pengumpulan data harus menjadi perhatian utama bagi mana-mana kaki tangan sekolah yang menggunakan pembantu suara di dalam bilik darjah. Apa maksud saya dengan hari ini adalah hari bertuah awak? Kami telah menubuhkan sebuah aplikasi yang bernama Kroni. Kroni ini dapat membantu kita dalam pembelajaran seperti lisan dengan menggunakan suara sahaja. Kami menubuhkan Kroni ini untuk membantu pelajar dalam melakukan pelbagai tugasan dalam sesi pembelajaran mereka. Kroni ini adalah singkatan daripada Computer Remotely Operating Network Intelligence. Saya tertanya-tanya, apa masalah pada AI pada masa kini yang membuatkan kami terpaksa menubuhkan sebuah AI yang bernama Kroni ini? Masalah AI pada masa kini banyak. Yang pertama, peranti-peranti digital voice assistant mahal dan tidak mampu dimiliki oleh setengah masyarakat, terutamanya golongan pelajar yang berpendapatan minimum. Yang kedua, peranti-peranti digital voice assistant tidak menjamin keselamatan penggunanya. Hal ini kerana tidak mempunyai password dan mudah digodam oleh scammers. Yang ketiga, peranti-peranti digital voice assistant sukar untuk mentafsir soalan ataupun pertanyaan yang diberikan daripada user. Hal ini menyebabkan jawapan yang mereka berikan tidak munasabah dan tidak bertepatan dengan apa yang user mahukan. AI tak dapat komunikasi dengan manusia dengan lebih baik. Tak percaya? Tengok video berikut. That Alexa, give me some money. I'm not a bank. Serba layer di sana. Macam mana? Percaya tak? Tak boleh communicate dengan baik. Jadi itulah kenyataan masalahnya. Seterusnya, kepentingan projek bukan saya lah yang cakap. Joshua yang cakap. Kepentingan dalam projek ini terdapat 4 kepentingan dalam projek yang kami buat. Kepentingan yang pertama terdapat dalam projek kami ialah dengan menggunakan Kroni kami dapat menjimatkan kos. Macam mana? Aplikasi yang telah kami bangunkan adalah aplikasi yang percuma. It's totally free. Dan dapat dimiliki oleh semua tahap pengguna, terutamanya pengguna sektor pendidikan. Kepentingan yang kedua ialah aplikasi Kroni ini dapat membantu golongan kurang upaya dan golongan yang mempunyai masalah penglihatan dalam rutin pencarian maklumat mereka tanpa bergantung kepada banyak sumber dan orang lain. Aplikasi ini dapat membantu golongan pelajar untuk memahami maklumat yang dicari kerana struktur ayat pada Kroni ini mudah untuk difahami oleh pelajar. Kepentingan yang keempat, aplikasi ini dapat menjamin integriti data pengguna kerana user dikawal dengan adanya password. Apakah tujuan dan objektif kita bangunkan
kroni ini. Seperti yang dikatakan Aiman, IPA yang telah dibangunkan pada masa ini adalah gagal untuk berkomunikasi dengan manusia. Sebab itulah kami membangunkan AI yang bernama Kroni yang dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan penggunanya. Itu merupakan tujuan pertama dalam projek kita. Tujuan yang kedua pula, Kroni yang kami membangunkan ialah mempunyai kata laluan, iaitu pengguna perlu memasukkan kata laluan tersebut untuk log masuk ke dalam IP tersebut. Kalau tidak ataupun masukkan password yang salah, Kroni akan menjawab aksesnya. So, data-data pengguna dapat dikawal oleh Kroni. Tujuan ketiga bagi projek kita orang ialah membangunkan satu AI yang boleh dikawal hanya menggunakan suara sahaja. Ya betul, Kroni boleh melakukan 28 tugasan yang berbeza dengan hanya menggunakan suara sahaja. Tujuan yang keempat dalam projek kami ialah dengan menggunakan perisian Kroni dapat mengurangkan jurang digital divide dalam kalangan pelajar, iaitu bukan sahaja pelajar yang mahir dalam teknologi tapi juga pelajar yang tidak mahir dalam teknologi dapat menggunakan perisian kami dengan cara yang mudah. Kami ingin mengikut tahap mesra pengguna bagi pengguna yang menggunakan Kroni. Kedua ialah usability, iaitu tahap mengukur kebolehgunaan pengguna bagi pengguna Kroni. Ketiga ialah ease of use, iaitu apakah kebolehan ataupun kemudahan yang dapat dilakukan oleh pengguna Kroni dengan menggunakan perisian Kroni. Objektif yang keempat ialah projek ini memenuhi matlamat dalam penyelarasan akses kepada pendidikan di mana-mana sahaja di dunia ini dan mendekati golongan kurang upaya dalam kemajuan teknologi. DFD ialah data flow diagram ataupun bahasa Melayunya rajah aliran data yang menerangkan aliran proses projek yang kami bina. Maka itulah DFD, data flow diagram untuk Kroni. Apa yang saya nak terangkan pada kali ini adalah demonstrasi cara penggunaan Kroni ini. Mari kita lihat macam mana. Apa yang kita lihat, ini adalah antaramuka bagi sistem Kroni. Pada awalnya, kita mesti memasuki passwordnya, iaitu Kroni 2003 dan tekan enter. Listening bermaksud Kroni ini sedang mendengar apa yang kita cuba sampaikan. Manakala recognizing adalah bermaksud Kroni ini sedang mengenapasti arahan yang kita beri tadi. Contohnya, wake up. Hey buddy, good afternoon, it's 1:34 p.m. How can I help you, my friend? Who are you? Hello buddy, my name is Kroni. Nice to meet you. I'm an intelligence personal assistant made by Weekend Warriors. The name Kroni stands for computer, remotely. Other than that, What time is now? it's 1:35 p.m. Other than that, Open Word. other than that, Get ready for typing. wait up, okay. Tell me what should I write, buddy? From a normal student to an idol that can carry herself to be the biggest attraction. Set reminder. Enter your time and activity, dude. Okay, di sini kita kena letakkan masa yang kita nak suruh dia ingatkan dalam format 24 jam. Mari kita lihat. Sleep. 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 Seterusnya kita beralih kepada fungsi spell. Saya akan tunjukkan demonstrasinya.
Spell. What word made? Proximity. Proximity. P. R. O. X. I. M. I. T. Y. Fungsi seterusnya ialah pronouns. Pronouns terbagi kepada dua bahagian, iaitu satu perkataan ataupun satu ayat yang panjang. Okey, kita beralih kepada ayat dulu yang pendek sebagai demonstrationnya. Pronouns. Enter the word dude. Okay, jadi kita boleh masukkan satu perkataan yang ringkas lah untuk sistem ni memberi cara menyebut dia dengan betul. Bagi contoh, Gorgeous. itu satu ayat, kemudian satu perkataan yang panjang. Sebagai contoh, An electronic device for storing and processing data, typically in binary form, according to instructions given to it in a variable program. seterusnya fungsi calculate, iaitu kiraan. Calculate. Enter your math equation, dude. Okey, kita boleh bagi soalan mat, dia akan jawab. Senanglah kerja kita kan. Bagi contoh, tekan je. Dah dapat jawapan, senang sangat. Seterusnya beralih kepada fungsi WikiHow. How? Bagaimana? Fungsi ini lebih menerangkan kepada step ataupun langkah untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Bagi contoh, kita nak pasang RAM. Activate WikiHow. WikiHow is activated. Please tell me what you want to know. How to install RAM. Did you want me to read those steps, dude? Yes. Install RAM. 1. Purchase RAM that's compatible with your computer. 2. Shut down the computer. Maka itulah fungsi WikiHow untuk menerangkan stepnya. Fungsi yang seterusnya adalah fungsi YouTube, iaitu dengan menggunakan perisian Chrony, kita hanya menggunakan fungsi YouTube untuk membuka video tepat mengikut kehendak para pelajar. Contohnya, open YouTube. What do you want to play on YouTube, dude? How to install power supply. Hi there, I'm Sarah from Thermotech Australia. Fungsi seterusnya adalah fungsi pengiraan BMI, iaitu Chrony bukan saja digunakan untuk pembelajaran tapi juga untuk mengetahui kesihatan para pengguna. Contohnya, BMI test. Seterusnya adalah berat kita. You are healthy. Congratulations, mate. Stay healthy. Okey, bagaimana kalau purata BMI itu terlebih, iaitu obesity? You are obese. Listen to me, buddy. You have to lose some pounds. Eat healthy foods and do exercise to stay healthy, my friend. Begitulah Chrony akan nasihat kita apabila dia dapat tahu kita dalam obesity. Fungsi seterusnya adalah fungsi memantau gempa bumi dan tsunami. What? Earthquake. Monitor tsunami. Apa yang kami tunjukkan dalam video ini adalah beberapa fungsi sahaja. Sebenarnya Chrony dapat melaksanakan 30 fungsi yang berbeza. Tetapi fungsi-fungsi yang saya tunjukkan adalah fungsi yang paling sesuai bagi seorang pelajar untuk yang dapat membantu dalam sesi pembelajaran mereka. Sebagai kesimpulannya, kami berharap kelas ataupun bilik darjah yang kaya dengan teknologi dapat meningkatkan kemahiran
inovasi dalam diri pelajar. Pada penghujung jari, menjadi tanggungjawab kami untuk menyediakan pelajar demi masa depan mereka. Sekian. Terima kasih.